Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majoriti rakyat Malaysia mungkin sudah mengetahui satu gagasan baru yang bakal dibentuk oleh negarawan ulung kita Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang diberi nama buat masa ini Gerakan Tanah Air. Pelbagai reaksi, pelbagai persepsi, ada yang positif tetapi banyaknya yang negatif dilontar dan ditimbulkan dan bermain di kebanyakan platform-platform media sosial. Yang paling mencuri tumpuan saya adalah kenyataan yang dibuat oleh bakal Perdana Menteri selamanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Ketua Pembangkang kita lah. Begitu juga dengan beberapa pemimpin-pemimpin di AP, antaranya Lim Kit Siang, begitu juga dengan Ram Kapal Singh. Tak terkecuali juga dengan penganalisis politik terdiri daripada profesor dan juga doktor falsafah, bukan falsafah tapi falsafah. Benda baru tetapi sudah pun dilabel dan dicop sebagai satu kegagalan. Sebelum itu saya nak pergi dulu kepada antara persepsi yang saya sendiri ditanya adalah Gerakan Tanah Air ini kononnya sama je seperti Barisan Nasional, sama je seperti Pakatan Harapan. Jawabnya tidak. Barisan Nasional diasaskan hasil gabungan Parti UMNO, Parti MCA, Parti MIC dan beberapa parti lagi. Begitu juga dengan Perikatan Nasional, hasil gabungan Parti Bersatu, Parti PAS, Parti Sarawak GPS dan juga Parti Gerakan. Manakala Pakatan Harapan pula hasil gabungan Parti DAP, Parti PKR, Parti Amanah dan beberapa parti yang lain. Maksudnya ketiga-tiga gabungan ini terjadi dihasilkan melalui gabungan parti-parti politik yang membentuk Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Bezanya cukup banyak dan ketara. Idea bernas Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, gagasan baru ini yang diberi nama buat masa ini Gerakan Tanah Air, itu hasil gabungan 4 buah parti, antaranya Parti Berjuang, Parti Berjasa, Parti Iman dan Parti Putera, bersama dengan pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta individu profesional. Maksudnya individu profesional, NGO ini serta 4 buah parti ini yang membentuk menjadikannya Gerakan Tanah Air. Itu beza yang cukup ketara dengan parti-parti yang ada sekarang ini di dalam Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan. Ada lagi bezanya lagi pula yang paling unik, apa yang dihidangkan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad memang berasas. Kalau kita ambil contoh daripada keputusan PRN Melaka dan J. Johor, defisit keyakinan rakyat Malaysia terhadap parti-parti politik ini mula menurun. Buktinya, Barisan Nasional menang besar di Melaka dan juga di Johor, namun peratusan pengundi yang keluar, jauh begitu rendah. Hingga kan Parti Barisan Nasional hanya mendapat undi sekitar 35%, lebih sikit saja sudah mampu memenangi kerusi lebih 2/3 dan membentuk kerajaan Melaka dan Johor. Dalam erti kata yang lain, Parti Barisan Nasional adalah parti minoriti yang banyak memenangi kerusi di kalangan parti-parti minoriti yang lain. Maksudnya bukan parti majoriti pun kalau kita ambil keputusan PRN Melaka dan juga di Johor. Kerana itulah
Tun menghidangkan satu idea yang cukup bernas di mana individu profesional bergabung bersama NGO-NGO bergabung dengan parti-parti politik untuk pilihan baru rakyat Malaysia. Yang terbaik yang saya sokong satu lagi adalah individu profesional tersebut, begitu juga dengan NGO-NGO tersebut, jikalau nak bertanding di dalam pilihan raya umum ke-15 nanti, tanpa perlu pun menyertai 4 parti politik ini sebagai ahli. Cukup sekadar ikatan yang mereka adakan bersama dengan gerakan tanah air, mereka sudah pun boleh bertanding di atas tiket gerakan tanah air. Hebat bukan? Kenapa Tun buat begitu? Kerana Tun nak menghapuskan sistem warlord, tuan tanah ke daun, tuan besar seperti mana yang berlaku di dalam UMNO dan parti-parti yang lain. Anda mestilah pandai mengampu, pandai kipas, pandai membodek untuk menjadi calon pilihan raya. Kadang-kadang yang hebat-hebat pun tidak dapat ruang dan peluang tersebut. Kerana apa? Kerana kipas, membodek itu adalah keperluan utama di dalam parti-parti sebelah sana. Yang keduanya pula, jikalau anda tidak memegang jawatan yang tinggi di peringkat bahagian ataupun negeri, apatah lagi di pusat, percayalah, tidak akan ada ruang dan peluang untuk anda bertanding di dalam pilihan raya. Walaupun anda adalah seorang pemimpin yang dikenali, yang mempunyai pengaruh besar di mana-mana parlimen di Malaysia ini. Idea yang bijak dan bernas daripada Tun Dr. Mahathir bin Mohamad di dalam gerakan tanah air ini. Saya nak berbalik kepada pandangan negatif daripada beberapa penganalisis politik. Kalau kita tengok PRU 14, mereka-mereka ini jugalah yang memberi pandangan negatif. Kononnya Pakatan Harapan dan Tun Dr. Mahathir tidak mampu menggugat Najib Razak dan UMNO ketika itu. Apa jadi? Keputusannya 9 Mei, 10 Mei 2018. Apa yang ditafsirkan, apa yang diberikan pandangan oleh penganalisis politik ini, semuanya ke laut, tak boleh pakai. Jadi saya pun tak nak komen banyak. Apa yang mereka kata, bagi saya itu semua hanyalah sampah semata-mata. Saya nak bagi pandangan saya tentang komen Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kata dia tolak gerakan tanah air ini kerana kalau nak tolong orang Melayu, kenapa Tun Mahathir tak tolong orang Melayu ketika menjadi Perdana Menteri ke-7 selama 22 bulan? Kenapa perlu sekarang baru nak tubuhkan gerakan tanah air ini? Saya nak bagi tahu. Yang kecil-kecil ni saya tak nak sentuh lah. Yang besar-besar, Anwar Ibrahim tanyalah Menteri Besar Kelantan, Menteri Besar Terengganu, apa yang Tun Mahathir dan kerajaan ketika itu memberi bantuan dan peruntukan kepada mereka. Itu yang besar. Yang kecil-kecil ni tentang Majlis Agama Islam, Pertubuhan Melayu ni jangan ceritalah. Itu yang besar. Dua kerajaan negeri tersebut, Anwar Ibrahim akan dapat jawapan. Yang paling mustahak, individu yang mendapat pertolongan Tun Dr. Mahathir yang paling ketara adalah Anwar Ibrahim sendiri. Cermin diri anda. Ketika Tun Dr. Mahathir berperang bersama dengan Najib Razak dan UMNO sehinggalah menang PRU ke-14, Anwar Ibrahim masih lagi merengkok di Sungai Buloh Resort. Setelah Tun Dr. Mahathir mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, individu Melayu tersebut yang mendapat pengampunan di Raja hasil sokongan kerajaan Tun Dr. Mahathir adalah Anwar Ibrahim sendiri. Jadi Anwar, sedar diri, jangan lupa diri, tengok cermin, cakap dengan cermin apa yang Tun telah lakukan. Kepada Ramkal Pasing dan Lim Kit Siang, teruskan menghina, mengkritik negarawan ulung dunia Islam ini. Kerana lagi banyak anda bercakap, lagi banyak orang Melayu membenci DAP dan Pakatan Harapan. Jadilah rakyat Malaysia, ambillah contoh Tun Dr. Mahathir yang sentiasa berfikir di luar kotak. Jangan jadi Anwar Ibrahim yang sentiasa berfikir di luar otak.